PAS bukan agama. Selalu saya dah ulang. PAS bukan Islam, Islam bukan PAS. Tetapi PAS, dia berjuang, dia bergerak. Apa yang Islam perintahkan, kita cuba ikut. Itu prinsip PAS. Kalau Islam tak benarkan, walaupun untung dari segi politik, kita tak akan ikut. Walaupun kita kalah. Kalau Islam tak benarkan, maka kita tak buat. Ini prinsip kita. Walaupun kita nampak untung, tetapi kalau ianya memberikan kemudaratan yang tidak menguntungkan Islam terutamanya, maka kita tidak akan ambil jalan itu. Kenapa? Karena dasar kita ialah Islam. Walaupun orang tuduh PAS macam-macam. Hari ini orang kata PAS ni Khawarij. Kalau dia tuduh kita Khawarij, siapa pula Saidina Ali? Hak dia duk tuduh Khawarij, saya syok dengan kadang dia baca puak-puak saya berterupa PA hak bodoh tu. Dia pun tak faham Khawarij datang apa. Oh, dia kata PAS ni Khawarij. Dia pun tak tahu Khawarij ni apa dia. Dia pun tak tahu. Orang kata Khawarij. Bangsa hak duk jenis duk kena bayar. Bangsa jenis duk makan dedak. Bukannya reti apa, dosa pahala tak kisah. Fitnah ke apa benda ke tak kisah. Yang penting, aku balun. Buat banyak-banyak account. Pay account banyak. Kerja dia, balun, round up clock. Dia tak kisah, buat. Kadang-kadang kita nak tergelak pada. Dia pun tak faham. Macam sama dalam isu yang kita tengok kes isu Nik Ilin ni. Yang kita tengok yang pelik buat-buat tu bukan sekat dia. Bekas menteri dia pun sama kata juga. Dia kata PAS ni menggubal undang-undang di Dewan Undangan Negeri. Bodoh, mana tak erti lah kita buat tak tahu bertentangan dengan agama lah. Dia ingat Kelantan saja kah? Semua negeri, banyak negeri pun macam itulah undang-undang yang ada di Kelantan. Hak ni Ilim bantah tu. Dia ada ingat pasal Kelantan. Yang keduanya tuan-tuan, dia apabila setiap DUN ni dia nak buat undang-undang, satunya mesti approval daripada LA, Legal Advisor Negeri, penasihat undang-undang negeri. Penasihat undang-undang negeri ini ialah pegawai daripada Jabatan Peguam Negara Pusat. Macam Kedah hari ini ada LA. Kita nak buat satu enactment apa semua. Benda tu kontra atau tidak dengan perlembagaan, dialah yang akan advise, nasihat. Itu yang kita buat. Sama juga negeri lain. Tapi punya nak marahnya, dia anggap itu PAS buat. Bukan bodoh, cuma bangang sikit. Kalau nak berlawan, sebab tu kata, nak berlawan dengan benda ni, biarlah kita kata, ada fakta sikit. Saya teringat Roh Bakar Hamzah. Dia kata apa? Tak cakap tu bodoh, bercakap tu confirm bodoh. Sama lah isu ni. Dia duk anggap macam benda ni hak ada di Kelantan jadi undang-undang ni. Sedangkan tuan-tuan, undang-undang ni banyak juga terdapat di negeri-negeri lain. Negeri lain semua macam tu. Itu adalah merupakan satu proses yang berlaku di dalam konteks yang kita katakan tadi. Mereka kata, sedangkan kalau kita tengok di negeri-negeri lain, enactment Pahang 2013 ada 3 section yang sama, iaitu muncikari, ini bukan kari babas, muncikari, judi, salah guna logo halal. Ada 3 enactment yang sama macam di Kelantan, ada di Pahang. Begitu juga ada enactment di Pulau Pinang 1996, ada 7 section yang sama di Pulau Pinang. Negeri Pulau Pinang tu. Judi, sumam mahram,
mucikari, liwat, mencemarkan masjid, maksiat, salah guna logo halal. Ada 7 section di Pulau Pinang. Di Negeri Sembilan ada 4 section yang sama. Mucikari, judi, liwat, cemar, tempat solat. Ini pun sama juga. Ada di negeri Sembilan. Enakmen Selangor 1965 ada 3 section yang sama. Mucikari. Mucikari ini bapak ayam. Judi, salah guna logo halal. Di Johor 1967 ada 7 section yang sama. Judi, sumam mahram, muncikari, liwat, keterangan palsu, galak maksiat, salah guna logo halal. Takkan awak nak kata semua negeri hak awak merintah juga bodoh je. Jadi dia kata daripada negeri dia juga bodoh. Pada negeri lain pun sama juga. Sekarang ni apabila berlakunya keputusan semalam, hari Jumaat lepas baru ni, ianya juga terpakailah juga untuk negeri-negeri lain. Kalau ada orang yang bawa kes ni ke mahkamah. Itu isu dia. Ini bukan isu hak Kelantan, isu PAS. Tapi boleh kena marah sangat dengan PAS ni. Sampai enggak dia tak nampak hak negeri dia pun sama ada. Alhamdulillah. Apabila ada kes yang berlaku ni ilin ni, sekurang-kurangnya apa dia? Dapat menjelaskan lagi, satu, menjelaskan bagaimana dendam kesumat, kebodohan mereka itu nak tunjulkan, rupanya mereka baca tak habis. Mereka nampak Kelantan saja. Mereka kata Kelantan saja tak betul. Tak boleh salah juga mungkin daripada apa yang berlaku sebelum ni pun. Pasal dalam perlembagaan kita, bab agama ni bab yang diserahkan kepada negeri. Negeri. Waktu kita ni, di Malaysia ni ada 2 mahkamah. Satu mahkamah sibil, yang keduanya mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk orang Islam. Tak ada kena-mengena pun dengan orang bukan Islam. Sebab itu kalau ada kes khalwat antara Islam dengan bukan Islam, orang bukan Islam tak dikenakan tindakan oleh mahkamah syariah. Yang kita ambil tindakan kepada orang Islam saja. Itu lumrah biasa berlaku. Dan apabila kes ni diputuskan semalam, itulah dia punya implikasi dia. Maka selepas ini kita harapkan, kalau itulah keputusannya, menjadi tanggungjawab kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Dan insyaAllah kami daripada Perikatan Nasional, saya, Ustaz Hassan sebagai ahli parlimen, kami akan menyokong 100% kalau pindaan perlembagaan ini mesti dibuat untuk memberikan penjelasan yang jelas dalam perlembagaan kita. Bagaimana kuasa-kuasa, bidang kuasa mahkamah syariah, bidang kuasa DUN untuk memastikan dalam soal penggubalan undang-undang yang berkaitan dengan agama. Tersokong. Kalau itu yang perlu. Ini bukan soal politik. Ini bukan soal PAS. Ini bukan soal UMNO. Ini bukan soal PKR. Ini ialah soalan berkenaan dengan Islam. Bab ni kita boleh bersama. Bab ni kita bersama. Sekarang tanggungjawab mereka untuk bawa. Jangan pula nak menjadi dalih pula. Akhirnya tuan-tuan, walaupun kita bincang bab kes ni ilin dengan keputusan 81 di Mahkamah Persekutuan yang lalu, itu kuasa mahkamah, tak apalah, itu kita tak boleh pertikaikan. Tuan-tuan jangan lupa, jangan isu ni ilin kita lupa masalah harga barang makin meningkat. Itu tuan-tuan jangan lupa. Jangan apabila kita duk bincang kes ni ilin, kita lupa duit ringgit Malaysia kita makin jatuh.
Dah sekarang lama-lama lagi mungkin naik sama dengan harga rahmah RM5. Jangan kita lupa. Jangan kita lupa juga waktu kita bincang kes ni Ilin. Beras tempatan tak ada. Duduk di negeri Kedah. Saya kawasan saya Bagan Serai kawasan padi. Tiba-tiba beras tempatan tak ada. Tak kepelek tuan-tuan. Ni orang panggil pelik biar ajaib. Tu orang panggil luar tabi'i. Duduk di kawasan Bendang. Beras tempatan tak ada. Jangan kita lupa waktu kita bincang kes ni Ilin. Jangan kita lupa waktu kita bincang kes ni Ilin. Bagaimana tindakan Menteri DAP yang nak menjadikan Kampung Baru sebagai bangunan kampung warisan. Seolah-olah apabila dianggap sebagai kampung warisan, seolah-olah ini Kampung Baru Cina ini dianggap sebagai orang pribumi sini. Kampung baru tahun 48. Tu tuan-tuan ingat. Waktu Teh Henry Geni nak himpunkan supaya mereka ni tak duk merata cerok, takut duk sapok, duk beri beras, duk beri gula garam kepada komunis di hutan. Maka kita tempatkan setempat di Kampung Baru tahun 48. Macam mana pula nak letak di bawah UNESCO? Jangan lupa isu ni isu maruah martabat orang-orang Melayu pribumi kita. Jangan lupa waktu kita bincang teknik Ilin, kita bincang sekali semua. Jangan lupa ketika kita membincang kes ni Ilin, isu berkenaan dengan anak-anak kita yang bekerja 1 hari bulan Februari baru ni tidak ada lagi pencen. Kalau ikutnya semua, tuan-tuan bayangkan polis askar tak ada pencen. Tuan-tuan, jangan lupa. Jangan kita dilekakan dengan isu ini. Kita lupa juga isu rakyat. Barang naik. Oh, ada menteri dia kata duit kita jatuh bagus. Cerdik kok mana tak tahu. Formula kok mana pun kita tak faham. Duit kita jatuh bagus. Bagus apa? Ni, katakan kontraktor dulu. Dia import, misalnya kan, ni bukan hak tempatan. Hak tempatan, hak luar kata, lampu dan sebagainya. Dulu dia tender RM200. Harga dia. Beli dengan USD $, RM200 nilai dia. Sekarang dengan pertukaran, duit kita jatuh mungkin jatuh sampai RM250. Dia ada hogi RM50 satu lampu. Macam mana pula dia kata, bagus. Apabila duit rendah. Sebab tu tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di Baling, kita pastikan 1 parlimen, 3 DUN, kita kekalkan untuk PRU yang akan datang berada di bawah milik PAS dan Perikatan Nasional. Boleh tak boleh? Kita kekalkan Kedah dengan cermelang. Hak kursi-kursi yang ada pun kita sapu nanti semua. Dan insya-Allah kita akan mengetuai Putrajaya untuk kita mengambil alih, mentadbir Putrajaya balik untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat Baling, rakyat Kedah, rakyat Malaysia. Apabila kita tadbir, urus dengan baik, kita yakin dan percaya kerana kita mampu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita melakukan dengan amanah, melakukan dengan rasa tanggungjawab, memimpin negara, memimpin negeri, takut dengan balasan Allah, takut dengan akhirat, takut dengan dosa pahala, maka insya-Allah kita mampu untuk mentadbir rakyat dan negeri serta negara dengan baik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Takbir!